Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Susan dari Politeknik Kota Kinabalu. Saya mewakili ahli grup yang lain iaitu Encik Muhammad Nazrul Hisham, Encik Sulaiman, Encik Heli dan Puan Rukina. So, kumpulan kami menghasilkan satu inovasi PDP yang dikenali sebagai Smart Solver. So, di dalam video ini kami akan menerangkan tentang bagaimana penemuan idea ataupun bagaimana tercetusnya idea untuk membuat aplikasi Smart Solver ini. Di dalam video ini juga kami menerangkan tentang bagaimana aplikasi Smart Solver ini dibangunkan. Selamat menonton. Aplikasi interaktif ini dikenali sebagai Smart Solver. Smart Solver ini digunakan bagi kursus kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Sedikit pengenalan mengenai Smart Solver. So, Smart Solver ini sebenarnya adalah merupakan bahan bantu mengajar ataupun kita kenali sebagai BBM yang menarik dan interaktif. Penghasilan bahan bantu mengajar yang menarik dan interaktif ini dilihat sebagai amalan terbaik dalam mengintegrasikan teknologi dalam PDP di dalam bilik kuliah. So, usaha untuk mewujudkan ekosistem pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi ini perlu agar keadaan bilik kuliah menjadi lebih kondusif dan menyeronokkan. Sehubungan itu, aplikasi atau peranti mesra pengguna dibangunkan untuk memudahkan PDP terutamanya bagi kursus-kursus yang melibatkan pengiraan. Idea untuk membangunkan aplikasi ini tercetus selepas melihat laporan pencapaian Cost Review Report atau kita kenali sebagai CRR bagi kursus di sisi 5152 Water Supply and Wastewater Engineering untuk sesi Jun 2018. Penekanan diberikan kepada CLO2 dan pada sesi Jun 2018 nilai capaian markah pelajar agak membimbangkan dengan jumlah peratus markah sebanyak 47.3% sahaja. So, CLO2 merujuk kepada kebolehan pelajar untuk menyelesaikan masalah bagi topik-topik berkaitan pengiraan di dalam kursus ini. Oleh itu, satu bentuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang baru perlu dibangunkan untuk menarik minat pelajar dan memahami serta dapat menguasai topik-topik yang mengunsurkan pengiraan. Objektif utama aplikasi Smart Solver ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar bagi topik yang melibatkan pengiraan serta menarik minat pelajar untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan melalui aktiviti interaktif di dalam aplikasi ini. So, skop pelaksanaan untuk aplikasi ini ialah aplikasi ini dibangunkan untuk subtopik yang melibatkan pengiraan sahaja. So, ini adalah kerana inovasi ini fokus kepada peningkatan CLO2 iaitu kebolehan menyelesaikan masalah bagi topik-topik berkaitan pengiraan. Kelebihan aplikasi ini ialah pelajar boleh berhenti dan menjelajah sekerap yang diperlukan untuk bahagian yang lemah atau ke bahagian seterusnya. Melalui kaedah ulangan, pelajar akan dapat mengingati langkah kerja dan berpeluang meneliti kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa membuat pengiraan. So, diharapkan agar kaedah mengulang kembali yang terdapat di dalam aplikasi ini dapat membantu kefahaman pelajar. So, aplikasi ini telah pun digunakan pakai di dalam kelas dan perlaksanaannya telah pun bermula pada sesi Disember 2018 untuk pelajar semester 5. Sedikit ciri-ciri inovasi Smart Solver. Inovasi ataupun aplikasi Smart Solver ini dibangunkan dengan menggunakan perisian My Inventor. Aplikasi ini mudah dan mesra pengguna serta boleh dicapai dengan memuat turun dari aplikasi Play Store. Aplikasi ini juga boleh dicapai di mana-mana sahaja pengguna berada dan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian pengguna.
Reka bentuk aplikasi ini menggunakan warna-warna yang pelbagai dan menarik agar dapat menarik perhatian pengguna dan tidak merasa bosan semasa menggunakannya. Di dalam perisian ataupun aplikasi Smart Solver ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Itu kandungan utama dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah info, nota, kuis, Smart Solver dan satu butang untuk hubungi kami. Seperti yang anda dapat lihat di paparan sekarang, ini adalah paparan utama untuk aplikasi Smart Solver. Sekiranya pengguna menekan butang info, paparan berikut akan dipaparkan. Bahagian ini memberikan informasi berkenaan subtopik yang terdapat di dalam kursus kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Bahagian ini juga menerangkan hasil pembelajaran yang dijangka diperolehi hasil dari penggunaan aplikasi Smart Solver. Sekiranya pengguna menekan butang nota, paparan berikut dipaparkan. Di dalam aplikasi ini, nota terbahagi kepada dua bahagian, iaitu nota berbentuk pegun dan nota berbentuk video. Pengguna boleh memilih untuk melihat nota pegun ataupun video dengan menekan salah satu dari butang berkenaan. Seterusnya, paparan ini akan dipaparkan sekiranya pengguna menekan butang video. Aplikasi ini memuatkan video untuk bab 2, bab 3 dan bab 5. Pengguna boleh menekan mana-mana butang tersebut untuk melihat video pembelajaran. Paparan ini pula akan keluar apabila pengguna menekan butang nota untuk bab 2. Di dalam bab 2 terdapat 4 kandungan, iaitu pengenalan, pengiraan jumlah alum terlarut dan dos klorin, kejuruteraan bekalan air sisa, dan menganggar populasi penduduk. Untuk bab 5 terdapat beberapa contoh soalan pengiraan. Pengguna boleh memilih mana-mana butang untuk melihat contoh soalan. Berikut pula merupakan paparan untuk kuis. Terdapat 4 pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Aplikasi ini akan menunjukkan correct sekiranya jawapan betul dan wrong sekiranya jawapan salah. Berikut adalah merupakan aplikasi untuk Smart Solver. Pelajar akan mengisi kotak kosong dengan maklumat yang diberi dan aplikasi ini akan membuat kiraan secara automatik sekiranya butang solve ditekan. Berikut pula adalah merupakan paparan bagaimana susun atur program dibuat. Setiap item akan dilabelkan sebagai button 1, button 2, button 3 dan seterusnya. Button-button ini akan dipasangkan bersama aktiviti yang hendak dirangkaikan untuk membentuk satu rangkaian penuh. Aplikasi Inventor digunakan untuk membuat pengaturcaraan ini. Setiap baris dan pemasangan rangkaian adalah merupakan arahan yang berbeza-beza. Paparan yang anda lihat sekarang ni adalah sedikit screen capture yang diambil daripada paparan keseluruhan untuk rangkaian pengaturcaraan. Keputusan keberkesanan penggunaan inovasi Smart Solver. Penggunaan aplikasi interaktif Smart Solver ini menunjukkan peningkatan kefahaman yang memberangsangkan dalam kalangan pelajar. Bukti peningkatan kefahaman pelajar dapat dilihat melalui perbandingan laporan pencapaian kursus CRR Report bagi sesi Jun 2018 dan laporan pencapaian CRR bagi sesi Disember 2018. CRR, Course Review Report bagi sesi Jun 2018 menunjukkan nilai capaian markah pelajar yang agak membimbangkan dengan jumlah peratusan markah sebanyak 47.3% sahaja. Namun demikian, selepas penggunaan aplikasi ini, nilai capaian markah pelajar meningkat kepada 57.5%.
Berikut merupakan paparan untuk CRR bagi sesi Jun 2018. Paparan ini jelas menunjukkan nilai purata markah untuk CLO2 hanyalah 47.3%. Ini adalah CRR untuk sesi Disember 2018. Diperhatikan untuk CLO2 meningkat sebanyak 10.2% iaitu 57.5% untuk sesi Disember 2018. Ini adalah perbandingan di antara CRR Jun 2018 dengan CRR bagi Disember 2018. Rumusan boleh dilihat melalui graf perbandingan CRR report. Kita fokus kepada CLO2 untuk Jun 18 dan Disember 18. Diperhatikan terdapat peningkatan untuk Disember 2018 selepas penggunaan aplikasi ini. So, peningkatan ini menunjukkan terdapat peningkatan kefahaman pelajar bagi topik tersebut. So, sebagai kesimpulan, penggunaan bahan bantu mengajar BBM dalam proses PDP adalah merupakan satu faktor yang menentukan kebolehcapaian objektif PDP. Penggunaan teknologi multimedia perlu diadun bersama dalam menjadikan bahan bantuan mengajar menarik dan tidak membosankan. So, BBM yang bersifat interaktif mampu menarik minat pelajar di samping dapat merangsang sikap ingin tahu pelajar. So, aplikasi Smart Solver yang dibangunkan ini mempunyai ciri-ciri interaktiviti. Ini bermakna para pelajar secara tidak langsung akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam aplikasi ini. Keterlibatan pelajar ini akan menambah sikap ingin tahu mereka dan juga minat mereka untuk meneroka dengan lebih lanjut isi kandungan aplikasi Smart Solver. So, kelebihan aplikasi Smart Solver ini ialah aplikasi ini bersifat mesra pengguna, iaitu para pengguna boleh berhenti dan menjelajah sekerap yang diperlukan untuk bahagian yang lemah atau ke bahagian seterusnya. Teknik pengulangan mampu mengukuhkan ingatan pelajar untuk mengingati langkah kerja dan berpeluang meneliti kesilapan-kesilapan yang berlaku semasa membuat pengiraan. Selain itu, peningkatan pencapaian CLO2 pelajar juga dikenal pasti selepas aplikasi ini digunakan. Ini membuktikan bahawa pembangunan aplikasi Smart Solver telah mencapai objektifnya. Kelebihan-kelebihan lain untuk Smart Solver ini ialah selain daripada mesra pengguna, aplikasi ini juga mudah difahami. Aplikasi ini juga adalah menarik kerana menggunakan pelbagai jenis warna untuk menarik perhatian pengguna. Aplikasi ini juga boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sebaran meluas aplikasi ini juga boleh dicapai dan pengguna boleh memuat turun melalui aplikasi Google Play Store. Dalam aplikasi Smart Solver ini juga, pelajar ataupun pengguna boleh menggunakan kaedah cuba jaya. Ini bermakna pelajar boleh mengulangi langkah kerja sekerap yang mungkin untuk mencuba hasil pengiraan yang dibuat. So, dalam aplikasi ini juga terdapat dua gabungan iaitu nota pegun dan video. Terdapat juga kuis untuk menguji kefahaman pelajar ataupun pengguna. Aplikasi ini juga mudah difahami dan tidak membosankan. Aplikasi ini bersifat interaktif iaitu pelajar ataupun pengguna boleh menyemak jawapan yang disediakan. Aplikasi ini juga adalah compact iaitu ringkas dan padat. Sebagai tambahan, terdapat sedikit cadangan untuk penambahbaikan aplikasi ini pada masa hadapan.
So, bagi memantapkan lagi isi kandungan aplikasi Smart Solver, dicadangkan untuk menambah beberapa contoh soalan tambahan bagi mengukuhkan lagi kefahaman pelajar. So, latihan yang banyak mampu menjadikan pelajar lebih cekap dalam menjawab soalan. Dicadangkan juga untuk menggunakan konsep interaktif yang sama bagi topik-topik yang lain. Sekian sedikit penerangan mengenai aplikasi Smart Solver. Setelah aplikasi Smart Solver ini dimuat turun ke telefon bimbit masing-masing, ikon Smart Solver akan terpapar. So, untuk memulakan aplikasi Smart Solver, pelajar hanya perlu klik di bahagian Smart Solver dan paparan akan dipaparkan. Seperti yang kita lihat sekarang, paparan ini adalah merupakan paparan utama untuk aplikasi Smart Solver. So, bagi kursus kejuruteraan bekalan air dan air sisa pada aplikasi ini dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu info, nota, kuis dan Smart Solver. Katakan pelajar ingin melihat info. Pelajar hanya perlu klik pada bahagian info. Setelah klik pada bahagian info, paparan yang dapat dilihat oleh pelajar ialah seperti yang anda lihat sekarang ini. So, dalam info diterangkan tentang subtopik yang akan dipelajari dalam kursus ini, iaitu ciri-ciri air, penggunaan dan permintaan bekalan air, rawatan kumbahan, rawatan pelupusan enap cemar dan sebagainya. So, untuk info ini juga diterangkan berkenaan dengan hasil pembelajaran khusus, iaitu course learning outcome, iaitu apa yang akan dicapai oleh pelajar. Tetapi aplikasi ini hanya dibuat dan ditekankan untuk CLO2, iaitu subbab yang berkaitan dengan pengiraan. Untuk kembali ke menu utama, pelajar hanya boleh menekan butang kembali pada telefon bimbit masing-masing. Setelah butang kembali ditekan, paparan utama seperti ini akan dipaparkan. So, katakan pelajar ingin melihat nota. Pelajar hanya perlu klik pada button nota. Untuk nota, pada aplikasi ini terdapat 2 jenis nota, iaitu nota pegun dan video. Nota kuliah ini adalah nota pegun, manakala video ini adalah link kepada YouTube. Katakan pelajar ingin melihat nota kuliah, pelajar hanya perlu klik pada nota kuliah. Dan nota berkaitan dengan bab pengiraan ada dipaparkan di aplikasi ini. So, pelajar boleh scroll up and down, atas dan bawah untuk melihat nota yang telah dimuatkan di dalam aplikasi ini. Dalam nota ini juga terdapat beberapa latihan dan penyelesaian untuk pelajar mencuba. Setelah itu, pelajar boleh tekan semula ke butang kembali pada telefon bimbit masing-masing untuk kembali ke menu sebelum ini. Katakan pelajar ingin melihat video, pelajar hanya perlu klik pada bahagian video. Untuk video dalam aplikasi ini dimuatkan 3 jenis video yang berkaitan dengan bab 2, bab 3 dan bab 5, iaitu semua berkaitan dengan pengiraan. Katakan pelajar ingin melihat video berkenaan dengan bab 2, pelajar hanya tekan pada bab 2. So, untuk bab 2 dalam aplikasi ini terdapat 4 perkara yang dimuat naik dalam bab 2, iaitu pengenalan berkenaan dengan bab 2, jumlah alum terlarut dan dos klorin, sedikit penerangan tentang kejuruteraan bekalan air dan air sisa, dan seterusnya ialah tentang menganggar populasi penduduk. Katalah pelajar ingin melihat bahagian menganggar populasi penduduk. So, pelajar hanya perlu tekan button menganggar populasi penduduk. So, dia akan keluar satu link untuk dipilih oleh pelajar. Open with, sama ada nak guna YouTube, Chrome, TubeMate, Opera ataupun browser. So, kita akan klik YouTube. Bila kita klik YouTube dan kita akan nampak paparan YouTube. Kita klik kepada play. Buat dia ni ialah kita ambil semula data asal tadi, data yang telah diberi
oleh soalan tadi, iaitu tahun dan penduduk. Jangan ubah, ambil terus. Kemudian kita ambil pertambahan penduduk yang kita telah buat pada arithmetic tadi. Kita terkira tadi ni ialah kolom 1, kolom 2, kolom 3 ialah yang kita telah kira menggunakan kaedah arithmetic. Itu adalah pengajaran berbentuk video. Pengajaran berbentuk video. So, untuk kembali kepada asal, boleh klik kepada butang kembali dan dia akan balik kepada paparan sebelum ini. Okey. Seterusnya kita klik home dan dia akan pergi kepada paparan utama tadi. So, katakan pelajar ingin membuat kuis, hanya klik pada bahagian kuis dan kuis akan terpapar. Okey, kelebihan aplikasi ini untuk kuis yang dimuatkan dalam aplikasi ini ialah pelajar boleh cuba menjawab kuis 1, kuis 2 dan kuis 3. For this time being, hanya 3 kuis saja yang dimasukkan dalam aplikasi ini. So, katakan pelajar menjawab kuis 1 dan pelajar telah memilih jawapan A contohnya. So, pelajar klik ataupun tekan pada butang A. Sekiranya jawapan itu adalah betul, paparan correct akan kelihatan. Tetapi sekiranya jawapan adalah salah, paparan wrong akan kelihatan. Apabila paparan wrong kelihatan, ini bermakna jawapan pelajar adalah salah. Okay, katakanlah pelajar mengira kembali dan mendapat jawapan yang lain dan memilih butang C contohnya. So, katakan pelajar klik butang C, so dia akan keluar di sini correct. Maksudnya jawapan pelajar itu adalah betul. So, di sini aplikasi ini sangat menarik, so membolehkan pelajar untuk ingin mencuba dan terus mencuba. So, gaya belajar pelajar pun akan berubah apabila ada sifat ingin tahu ataupun ingin mencuba. Pelajar juga boleh mencuba untuk kuis-kuis yang seterusnya, itu kuis 2 dan kuis 3. Okay. So, aplikasi adalah sama. Apabila cuba kuis 2, katakan dia jawab jawapan D. So, jawapan dia ada correct, paparan correct akan terpapar. Begitu juga dengan kuis 3. So, kembali kepada menu utama. Kita pergi kepada Smart Solver. So, Smart Solver ini adalah merupakan aplikasi yang direka cipta untuk membantu pelajar membuat penyelesaian secara cuba jaya dengan lebih menarik. Okey, untuk Smart Solver kita ada 2 bab yang terlibat, iaitu bab 2 dan bab 3. Kita tengok untuk bab 2. Okey, katakan bab 2, pelajar hanya perlu klik button bab 2 dan Smart Solver akan keluar. Ini adalah contoh Smart Solver yang direka. Okey. Nota untuk Smart Solver ini telah diterangkan pada bahagian nota. So, sebelum pergi kepada Smart Solver, pelajar sepatutnya telah mengulang kaji nota yang terdapat di dalam paparan nota tadi. So, katakan untuk yang ini, so pelajar hanya perlu letakkan ataupun isi pada bahagian-bahagian tahun dan penduduk. Katakan untuk bahagian tahun, pelajar isi katalah tahun 2000 contohnya. So, klik done. Katalah bilangan penduduk adalah 5000 contohnya. So, klik done. Kemudian untuk tahun 2002 contohnya. Klik done. Katalah bilangan penduduk adalah 10,000 contohnya. So, kita nak tahu berapakah pertambahan penduduk, kita klik pada solve. Kita klik pada solve. Solusi dia ialah penduduk pada tahun ini iaitu 10,000 ditolak dengan tahun sebelumnya. Okey, so kita tekan solve, dia keluar 5,000. Kita cuba lagi untuk tahun 2003 for example. Klik done, kita cuba lagi di sini katakan 20,000. Okey, tambahan 20,000. So kita nak tahu berapakah pertambahan penduduk. Kalau ikutkan solusi dia ialah penduduk pada tahun ini tolak dengan sebelumnya. Kata kita tekan solve, dia akan keluar 10,000. Mana dapat 10,000 ialah daripada 20,000 tolak dengan penduduk, bilangan penduduk sebelum ini iaitu 2002 bersamaan dengan 20,000 tolak dengan 10,000, jawapannya ialah 10,000. So, dalam aplikasi ini
pelajar boleh cuba jaya meletakkan berapa jumlah yang dikehendaki dan cuba tekan butang solve untuk mengetahui jawapan. Okey, mengetahui jawapan. Ini adalah smart solver untuk kaedah aritmetik berdasarkan jadual. Kita juga ada memuatkan kaedah rumus. So, pelajar boleh menggunakan kaedah rumus dan masukkan nilai di sini. Masukkan nilai di sini, kemudian letakkan berapa populasi dia, kemudian kita tekan solve. So, untuk jalan kerja dia ialah K1 dalam kurungan P2, okey, pertambahan 2 tolak pertambahan 1 bagi dengan tahun 2 tolak tahun 1. Itu adalah jawapan untuk bahagian P1T1 di sini. Ini adalah jalan kerja dia lah. Okey, so akhir sekali boleh klik answer untuk melihat. Begitu juga dengan kaedah geometri dan seterusnya. Okey, untuk paparan seterusnya adalah berkaitan dengan mengira keperluan permintaan air menggunakan formula permintaan air. Di sini pelajar boleh lihat formula permintaan air adalah WDN P times Q times F1 times F2 plus DM. Itu adalah formula asal, formula basic untuk pengiraan WD. Okay, dalam sini diterangkan WD itu stand for apa. So, WD stand for W is water, D is demand. So, WD. N itu ialah pada tahun yang soalan minta. Katalah soalan minta pada tahun 2000. So, pada jawapan nanti akan tulis WD 2000. Macam itulah. Okay, so P merupakan projection. Q adalah per capita consumption. F1 will be the service factor. F2 is the design factor and DM is the additional demand. So, pelajar boleh letakkan nilai-nilai seperti yang telah diberikan dalam soalan, tekan solve dan akan keluar jawapan. Okay, seterusnya pergi tekan ke home untuk kembali ke asal. So, dia akan pergi kepada paparan asal. Itu adalah aplikasi yang telah direka bentuk yang lebih menarik, menggunakan warna-warna yang menarik untuk menarik minat pelajar. Okey, setakat itu sahaja penerangan berkenaan dengan aplikasi Smart Solver yang telah direka bentuk untuk kejuruteraan bekalan air dan air sisa. Sekian.